Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan puan yang saya bentangkan tajuk saya hari ini. Muhammad Akil bin Mat Hussein, nama diberi, bernombor matrik A169991. Pembentangan saya hari ini adalah untuk latihan ilmiah 1. Tajuk saya ialah zinc oksida struktur nano teraktif cahaya nampak disintesis secara biotemplat untuk meningkat sifat foto pemangkinan. Hasil kajian saya ini diselitkan oleh doktor yang saya hormati, Dr. Muhammad Azwa bin Mohamed. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan tajuk. Zinc oksida mendapat perhatian sejak akhir-akhir ini atas kelebihan yang ada. Contohnya dari segi kestabilan kimia, keserasian bio, struktur elektronik dan kos yang rendah. Penggunaan zinc oksida sebagai fotokatalis masih terhad. Zinc oksida sering dianggap tidak beracun dan biocompatible dan mesra alam. Oleh itu, foto pemangkinan berasaskan oksida logam penting dalam pemilihan alam sekitar. Zinc oksida mempunyai jurang lebar jalur sebanyak 3.37 elektron volt dan tenaga pengikat pengujaan yang besar iaitu 60 mega elektron volt. Salvia hispanica atau biji chia akan digunakan sebagai biotemplat kerana mempunyai sifat hidrofilik dan menyerap air dengan berkesan. Kapasiti penyerapan air menunjukkan kemampuan struktur untuk menyerap air secara spontan ketika bersentuhan dengan permukaan lembab atau ketika direndam di dalam air. Saya percaya penghasilan zinc oksida teraktif cahaya nampak atau nama ringkasnya ZTCN dengan bantuan biji chia dapat memberi satu inovasi baru dalam bidang fotokatalisis. Permasalahan dan rasional kajian. Antara permasalahan kajian yang menjadi isu untuk kajian ini dijalankan. Pertama, kehidupan seharian kita banyak terdedah kepada pencemaran alam sekitar seperti udara, air, tanah radioaktif, termal, cahaya dan bunyi. Kedua, zinc oksida mempunyai luang jalur yang besar iaitu kira-kira 3.3 elektron volt yang hanya boleh diaktifkan di bawah sinaran ultraviolet dan kadar dikombinasi elektron lohong yang tinggi. Secara tak langsung mempunyai aktiviti foto pemangkinan yang rendah tanpa inovasi. Ketiga, kaedah penghasilan zinc oksida struktur yang sangat mencabar dan biasa melibatkan penggunaan alatan yang mahal. Beralih kepada rasional kajian pula. Penggunaan biji chia sebagai biotemplat dapat menggalakkan penghasilan ZTCN berprestasi tinggi. Penggunaan biji chia juga mendorong kaedah biotemplat untuk digunakan. Seterusnya, objektif kajian. Antaranya mengkaji kesan penggunaan biji chia sebagai biotemplat terhadap penghasilan zinc oksida berstruktur liang terdup karbon menggunakan kaedah hidrotermal. Mengkaji kesan struktur liang dan karbon didupkan ke dalam kekisi kristal zinc oksida terhadap sifat optoelektronik dan pemindahan charge. Mengukur sifat fotokatalisis zinc oksida berstruktur liang terdup karbon dalam tindak balas penghasilan gas hidrogen. Kajian kepustakaan yang saya akan bentangkan adalah berkaitan dengan aplikasi zinc oksida aktif cahaya nampak. Bermula pada tahun 1999, AP Davis dan rakan penyelidik mengkaji tentang penguraian fotokatalitik. Kajian ini membantu dalam rawatan sisa air. Penguraian fotokatalitik menjadi satu teknologi untuk menurunkan pelbagai sebatian organik termasuk klorin aromatik. Fotokatalisis mampu membuang bahan pencemar organik dari air buangan. Fotokatalisis dapat mineralisasi karbon organik menjadi karbon dioksida tanpa pembentukan produk perantara. Seterusnya pada tahun 2007, Franklin dan rakan penyelidik melakukan kajian mengenai fotokatalis dan aktiviti antibakteria. Menggunakan titanium dioksida, aktiviti antimikroba dan beberapa teori telah direkod.
pengoksidaan fotokimia koenzim intraselular A dan perubahan aktiviti pernafasan, kebocoran ion potasium yang cepat dan kebocoran RNA dan protein yang perlahan antara punca kenapa sel-sel dapat dimatikan. Pada tahun 2013 pula, Kondratenko telah mengkaji aplikasi fotokatalis dengan penjanaan hidrogen. Hidrogen dan oksigen boleh dijana dari air apabila jurang pita menunjukkan potensi reaksi evolusi hidrogen. Akhir sekali antara kajian terbaru iaitu YG mengkaji penjerapan karbon dioksida merangkumi koordinasi karbon dan koordinasi oksigen dengan atom permukaan fotokatalis. Dalam hal pengurangan karbon dioksida fotokatalitik, banyak kemungkinan jenis produk gas dan cecair boleh terhasil. Misalnya, metana dan karbon monoksida. Kemudian beralih kepada kaedah kajian. Mula dengan sintesis zinc oksida berstruktur liang terhidup karbon secara hidrotermal, campuran zinc kloride, biji chia, H2O, natrium oksida, triammonium bromide, CTAB disediakan dalam nisbah molar 1,221. Dikacau selama 15 minit dan disonifikasi selama 15 minit. pH larutan ditetapkan kepada pH 8. Seterusnya, dipindahkan ke dalam autoklaf keluli berlapis teflon dengan Sampel yang terhasil disaring dan dibilas dengan air suling dan aseton untuk menghilangkan sisa organik dan kemudian dikeringkan pada suhu 80°C selama 4 jam. Seterusnya melibatkan pengukuran fotoelektrokimia. Elektrod kerja disiapkan menggunakan kaedah drop casting pada kaca FTO iaitu fluorine dioxide oxide, spektroskopi impedans photocurrent dan elektrokimia sementara EIS dilakukan pada potensiotat. Lampu xenon dengan pencahayaan suria digunakan sebagai sumber cahaya. Kaedah akhir ialah ujian aktiviti fotokatalitik penghasilan gas hidrogen bagi menguji keberhasilan. Aktiviti fotokatalitik penghasilan gas hidrogen dijalankan dengan menggunakan sebuah 25 ml tube quartz. Sebuah 500 watt lampu digunakan sebagai sumber cahaya untuk tindak balas. 10 mg fotokatalis disebarkan dalam 200 ml larutan berair yang mengandungi 10% triethanolamine TEOA sebagai reagen pengobanan. Sebelum tindak balas fotokatalitik, suspensi dibersihkan dengan gas nitrogen selama 1 jam untuk menghilangkan udara dari reaktor. Seterusnya ialah aktiviti penyelidikan. Dijangka kajian dapat dimulakan seawal 1 Januari. Bermula dengan sintesis zinc oksida berstruktur liang terhidup karbon secara biotemplat hidrotermal. Kemudian, selepas 1 Mei diteruskan dengan pengukuran fotoelektrokimia. Selepas 1 September pula, ujian aktiviti fotokatalitik penghasilan gas hidrogen boleh diteruskan. Seterusnya, saya menjawab soalan yang diajukan oleh pemeriksa. Soalan pertama. Jawapan saya ialah saiz dan bentuk biji chia mewakili zinc oksida. Modifikasi ini tujuan untuk penambahbaikan. Apabila biji chia mengecil ketika dikeringkan, penyusunan zinc oksida juga mengecil dari segi struktur. Hal ini kerana mempunyai saiz liang dan luas permukaan dapat berubah mengikut ciri unik biji chia. Sebaliknya juga saiz berubah apabila kembang. Kedua, xenon dipilih kerana mempunyai kelebihan dari segi tenaga output tinggi, stabil dan jangka hayat yang panjang. Xenon juga mempunyai spektrum yang luas dari UV hingga ke IR. Tindak balas yang berlaku pada 6.2.3. Fotokatalis akan memisahkan air kepada hidrogen gas dan oksigen gas.
di mana sumber cahaya dari xenon akan mengaktifkan fotokatalis tersebut. Tindak balas terhasil ialah pemisahan air. 2 hidrogen 2O ditukarkan kepada 2 hidrogen 2 dan O2. Sekian daripada saya. Terima kasih.